السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni. Kita menyambung lagi daripada kitab Fathul Majid, syarah kepada kitab Tauhid. Perbahasan kita pada malam ni ialah bab berkenaan dengan ucapan andai kata. Andai kata ni ialah dalam bahasa kita yang mudah kita faham, kalaulah pun sama makna. Dalam bahasa Arab, bab dia ialah babu majaa fi law, bab yang menerangkan tentang law. Law tu maksudnya andai kata ataupun kalaulah tadi. Bab ini kaitannya dengan akidah ialah ianya termasuk daripada ciri-ciri orang yang tidak berpuas hati dengan takdir Tuhan. Bila mana dia ungkapkan, dia ucapkan kata-kata tu, menunjukkan ada benda yang dia tak berapa seronok dengan ketentuan Tuhan. Sebab tu dia sebut kalaulah kita buat macam ni, mesti tak jadi macam ni. Itu bab dia. Jadi untuk bab ni ada beberapa ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi yang diletakkan untuk menerangkan apakah maksud sebenar dan penjelasan yang berkaitan dengan bab ni. Dua ayat Al-Quran diletakkan oleh penulis, iaitu daripada surah Ali Imran, daripada ayat yang ke-154, dan satu lagi pun daripada Ali Imran, daripada ayat yang ke-69. Wa qaulullahi ta'ala, kata penulis, dan firman Allah Ta'ala, yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala lagi, alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Dua-dua ayat tadi tu daripada surah Ali Imran. Allah Ta'ala sebut yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Firman Allah Ta'ala, mereka berkata, mereka ni siapa nanti kita beritahu. Mereka berkata, lau kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Andai kata ada bagi kita sesuatu hak untuk campur tangan dalam hal ini, sudah pasti kita tidak akan dibunuh di sini. Itu maksud ayat dia. Sudah pasti ayat ini dia memerlukan ayat sebelum dan juga ayat selepas untuk kita nampak apa cerita sebenar daripada ayat ni. Kemudian firman Allah yang kedua juga daripada surah Ali Imran, Allah Ta'ala sebut alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Sekiranya kamu berada di rumahmu, nescaya orang-orang yang telah ditakdirkan untuk mati terbunuh itu
keluar juga ke tempat mereka dibunuh. Jadi ini dua ayat daripada surah Ali Imran. Dia punya kaitan isu antara dua ayat ni, iaitu antara ayat yang ke-154 dengan ayat yang ke-69 ni, dia lebih kurang ya. Isu yang sama saja. Okay. Pada ayat 154, Allah Ta'ala sebut kata-kata satu kelompok. Siapakah kelompok ini? Okay, kita tengok dalam syarah. Dalam syarah dia sebut, yang menyebutkan kata-kata ini ialah orang-orang munafik. Okay, kita tengok dalam syarah apa yang disebutkan. Penulis sebutkan, dia kata pada ayat 154 ini, inilah perkataan sebahagian kaum munafik ketika mana berlakunya perang Uhud. Perang Uhud berlaku setahun selepas perang Badar. Perang Badar berlaku pada tahun kedua Hijrah, perang Uhud berlaku pada tahun ketiga Hijrah. Ketika mana orang-orang munafik yang bergabung dengan orang-orang Islam yang lain yang tak munafik, iaitu para sahabat, mereka takut melihat persediaan yang telah dilakukan oleh musyrikin Mekah, sebab mereka nak menuntut bela di atas kekalahan mereka dalam perang Badar setahun yang lepas. Jadi dalam perang Uhud ni, mereka telah mengeluarkan banyak belanja untuk terjadinya perang Uhud ni. Orang-orang munafik yang sedia ada dalam diri mereka itu perasaan takut kepada benda ni, mereka pun sebut, keluarkan daripada mulut mereka perkataan tadi, iaitu lau kana minal amri syai'um ma qutilna hahuna. Kalaulah kita ni masuk dalam mesyuarat waktu nak terjadinya perang tu. Sebab para sahabat pada waktu ni, dia ada latar cerita yang agak panjang sikit, sahabat dan Nabi ni. Yang pertama, perang Uhud ni nak menetapkan di manakah medannya. Nak buat di mana? Nak buat di Madinah ke? Nak buat di medan Uhud? Walaupun Uhud tu taklah jauh daripada kawasan Masjid Nabi sekarang. Jadi sebahagian sahabat yang tak dapat kelebihan Ahlu Badar, mereka berkobar-kobar nak perang kali ni. Jadi mereka telah mendesak Nabi untuk berperang luar daripada tanah haram. Maknanya pergi ke tanah halal, luar daripada kawasan tanah haram Madinah tu, keluar sikit daripada border perbatasan tanah haram itu. Okay. Jadi Nabi pada peringkat awalnya nak berperang di Madinah, maknanya di kawasan sekitar saja. Tapi ada desakan, akhirnya Nabi pun setuju dengan desakan para sahabat. Waktu tu dah ada desa-desu khabar angin mengatakan ketumbukan, kekuatan yang disediakan oleh musyrikin Mekah pada kali ini sudah pasti lebih besar daripada apa yang dah diorang buat pada perang Badar. Jiwa kelompok munafik ni dah mulai takut, dah mulai rasa ragu. Jadi diorang pun kata, kalaulah kita masuk mencelah waktu mesyuarat nak buat perang Badar ni, kita mungkin tak akan berperang di sini. Sebab tu kita tengok daripada 1000 orang Islam tu, 300 daripada mereka tu berpatah balik ke Madinah, dan 300 ni daripada kalangan munafikin yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay. Kita tengok lagi dalam syarah dia kata apa. Dia kata, inilah perkataan sebahagian kaum munafik pada perang Uhud kerana mereka takut, khawatir dan lemah. Ibnu Ishaq ni ialah tokoh maghazi, iaitu tokoh ulama yang banyak menghimpunkan riwayat-riwayat sirah. Dan antara kitab yang banyak mengumpulkan riwayat Ibn Ishaq ni ialah Sirah Ibnu Hisham. Ibnu Hisham tu anak murid kepada Ibnu Ishaq. Kata Ibnu Ishaq, Yahya bin Abbad bin Abdullah bin Zubair bercerita kepadaku dari ayahnya, dari Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ni siapa? Sahabat Nabi, anak kepada Zubair bin Al-Awwam. Ia mengatakan bahawa Zubair bin Al-Awwam kata, sungguh aku mendapati diriku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika rasa takut telah menimpa kami dengan amat sangat.
Maknanya waktu perang Uhud tu, memang sebahagian besar orang Islam yang tak munafik pun, mereka takut dengan kesan dan impak perang tu. Perang Uhud ni antara perang yang terpendek, tak makan sehari semalam pun. Dia bermula daripada pagi sampailah kepada asar. Itu perang Uhud. Tapi dia punya impak kekalahan tu menyebabkan orang Islam jadi takut, dirundung resah dan runsing dengan sebab perang ni. Kemudian tengok apa lagi yang disebut oleh Zubair. Zubair kata, Allah Ta'ala telah mengirimkan kepada kami rasa mengantuk yang teramat sangat. Tidak ada seorang pun daripada kalangan kami melainkan dagunya itu berada di dadanya. Ni cerita lepas perang ni. Dah kalah dah orang Islam. Dah balik dah berundur dah. Okay. Waktu berundur tu, orang-orang Islam ni dalam keadaan runsing, fikir kat mana tak kena kita yang boleh kalah. Dalam keadaan 70 orang sahabat dah mati. Antaranya ialah antaranya ialah Hamzah bin Abdul Muttalib, pak menakan Nabi. Okay. Dalam keadaan ini, dalam suasana macam ni, mereka runsing. Ini murka Tuhan ke? Sehingga menyebabkan kalah ni. Waktu runsing tu, tiba-tiba mereka diserang mengantuk yang luar biasa. Sehingga setiap seorang di antara mereka, dagu ni dekat dengan dada. Maknanya, tunduk. Dan sebahagian riwayat kata, pedang-pedang yang dipegang jatuh ke atas tanah kerana terlalu mengantuk. Maknanya tangan pegang apa-apa pun terlepas. Okay. Kemudian apa lagi yang disebut, dia kata sini, ia berkata, maka demi Allah, sungguh aku mendengar ucapan Mu'attib bin Qushair, aku tidak mendengar melainkan bagaikan mimpi. Ia berkata, andai kata kita memiliki sesuatu hak untuk campur tangan dalam urusan ini, nescaya kita tidak akan kalah dan tidak akan terbunuh di antara kita di sini. Mu'attib bin Qushair ni salah seorang daripada munafikin, selain daripada Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ni ketua dia, Mu'attib bin Qushair ni ialah pengikut dia. Okay. Dia kata kita tak akan kalah kalau kita yang tak nak sangat ataupun beria sangat nak berperang dengan musyrikin. Kita kalah ni kerana kita syok sendiri. Jadi kata Zubair bin Al-Awwam, kata-kata dia terngiang-ngiang, seakan-akan mengganggu aku. Okay. Lalu aku pun menghafal daripadanya, perkataan daripadanya, dan pada saat itu Allah Azza wa Jal menurunkan ayat yang bermaksud mereka orang-orang munafikin itu berkata, andai kata kita memiliki sesuatu hak, iaitu campur tangan dalam urusan ini, nescaya kita tidak akan terkalah dan tidak akan terbunuh di antara kita di sini. Hal itu dikarenakan datangnya perkataan Mu'attib bin Qushair tadi. Maknanya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hakim ni nak tunjuk pada kita bahawasanya antara sebab turunnya ayat ni ada cerita cakap-cakap orang munafik di belakang. Dah kalah dah ni, orang Islam dah kalah dalam perang Uhud ni, tiba-tiba keluar perkataan, kalaulah kita ni kuat sikit dalam mesyuarat tu, kita tak akan kalah, kita pun tak akan rugi sampai macam ni. Poin dia lah perkataan kalau dia tu. Perkataan kalau dia tu boleh menyebabkan sebahagian orang trigger. Pemikiran dia tu tiba-tiba terganggu. Macam Zubair bin Al-Awwam. Bila mana terganggu, dia akan pergi kepada syak terhadap perancangan dan takdir Tuhan. Okay. Allah Azza wa Jalla berfirman lagi, katakanlah, kalaupun kamu berada di rumahmu, nescaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Dalam surah yang sama, masih lagi pada cerita yang sama, iaitu cerita pasca daripada perang Uhud tu, Allah Ta'ala kata, kalau mereka tak perang pun, kalau tak jadi perang tu, orang-orang yang ditakdirkan mati pasti akan keluar dan dia akan mati di tempat yang ditakdirkan untuk dia mati. Ini ayat nak tegur kepada orang-orang yang selalu sebut kalaulah itu, andai kata macam ni. Sebab keadaan macam ni akan berlaku pada semua orang. Semua orang, tak kira zaman mana pun. Sebab tu dulu ketika mana berlakunya pesawat
negara kita ni kena tembak. Tuan-tuan ingat MH17, MH370 tu hilang, tak jumpa sampai sekarang. MH17 yang kena tembak di antara perbatasan Rusia dan Ukraine tu. Okay. Bila mana kena tembak, banyak liputan berita. Okay. Keluarga-keluarga kepada mangsa pun penuh duduk kat KLIA. Ada satu part tu saya tengok, saya ingat sampai sekarang, ada satu part tu saya tengok. Wartawan ni dia pergi temu ramah keluarga mangsa tu. Ada mangsa-mangsa yang ada kawasan tu, keluarga-keluarga dia tu duduk kat kawasan Anjung Tinjau dekat KLIA tu, pergi tanya dia, apa perasaan dengan sebab dengarnya berita ni. Sebenarnya soalan tu pun tak betul lah, tak perlu tanya dah. Takkan perasaan saya memang gembira betul, dia tu memang mangkak duduk dalam rumah saya, memang baguslah dia mati. Dia tak akan jawab macam tu. Ada seorang mak ni, dia telah keluar perkataan tu, kalaulah dia tak ambil tiket flight hari tu, dia ambil lewat sikit, mungkin dia tak kena dalam nahas tu. Perkataan kalau tu tak kena, itu tanda-tanda dia tak boleh terima berita tu. Dia ada something dalam diri dia. Yalah, kita tahulah dorongan emosi dia apa semua, perasaan sedih yang melampau. Tapi soalan-soalan yang tak bagus kadang-kadang datang. Benda yang sama. Sebab tu rancangan-rancangan yang mengimbau balik kemalangan-kemalangan lampau ni tak perlu ada pun, tak perlu buat. Tapi sekarang tak banyak dah kot rancangan macam tu. Dulu kalau tengok dekat-dekat dengan raya Aidilfitri ni, adalah TV mana yang buat satu rancangan mengimbau nahas-nahas Aidilfitri. Bas masuk gaung ni, kereta kena langgar dengan tayar ni. Dia ingat balik cerita tu dah 3-4 tahun lepas apa. Pergi jumpa balik keluarga ni. Lepas tu tanya, apa pakcik-makcik nak kata terhadap nahas ni. Ada sebahagian orang yang ditemu ramah tu, mangsa, keluarga mangsa, dah habis dah pun. Dah selesai bertahun dah. Tiba-tiba dia kata, saya masih lagi rasa terkilan. Kalaulah dia tak balik waktu tu, dia pilih waktu lain. Okay. Kita yang cungkil perasaan dia untuk dia sebut benda tu. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut, janganlah kita menyebut lau. Sebab kalau kita sebut lau, kata Nabi, taftah amal syaitan. Dia akan buka ruang tipu daya syaitan dalam hati orang tu. Dia akan rasa itu, rasa ni, rasa galau, rasa runsing, dan dia akan pergi kepada yang lebih tinggi lagi. Dia bersangka buruk kepada Allah Azza wa Jal, yang menetapkan kadar buruk dan kadar baik pada setiap kita ni. Okay. Kemudian apa lagi yang dia sebut sini? Dia kata firman Allah Azza wa Jal, ayat 168 daripada surah Ali Imran. Allah Ta'ala sebut, orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang, andai kata mereka mengikuti kita, tentulah mereka tak terbunuh. Maknanya dalam surah Ali Imran ni Tuhan senaraikan kata-kata orang munafik yang cuba untuk merosakkan iman terhadap qada dan qadar Tuhan. Maknanya dalam surah Ali Imran tu ada ayat 168, Tuhan sebut ada cakap-cakap orang yang lepas perang pada Uhud, lepas pada perang Uhud ni, ada yang kata kalau dia tak join, dia hidup lagi sekarang, tapi dengan sebab dia join, dia dah mati. Okay. Allah Ta'ala kata, katakanlah kepada mereka, tolaklah kematian itu daripada dirimu jika kamu orang yang benar. Kalau kamu boleh pelepah diri daripada mati, try. Boleh pelepah tak? Tak boleh pelepah. Kalau kamu orang yang betul-betul nak sebut sangat perkataan kalau tu. Ibnu Katsir ketika mana dia tafsirkan ayat-ayat tentang cerita ni, dia kata orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka yang tidak turut berperang, apabila mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Maksudnya, seandainya mereka mendengar pendapat kami, sudah pasti mereka tidak akan turut pergi berperang. Mereka tidak akan terbunuh bersama orang-orang yang terbunuh. Maknanya Ibn Katsir kata, inilah cakap-cakap orang munafik, inilah cakap-cakap orang yang ragu kepada takdir Tuhan. Sedangkan banyak firman-firman Tuhan yang lain menyebutkan bahawasanya kematian itu tidak diketahui bila waktunya, pasti akan berlaku. Sama ada kita setuju ataupun tak setuju cara dia mati, dia mesti mati. Macam-macam mana cara sekalipun.
Sebab tu dalam syarah dia datangkan sebanyak mungkin ayat-ayat Tuhan yang menunjukkan tentang bagaimana perlunya kita berdamai dengan benda yang tak pasti ni. Dalam hidup kita ni kita kena ada satu kefahaman, kita rancang tara mana pun, kita ejah tara mana pun, kita kena ada beberapa bahagian dalam perancangan yang kita buat tak menjadi. Kita kena ada preparation diri supaya tak terkejut kalau benda tu berlaku. Kita rancang macam ni, tak jadi dan akhirnya dia bertukar 180 darjah. Waktu tu kita jangan jadi orang yang melatah ataupun terkejut. Tak boleh. Sebab itu bukan daripada ciri orang beriman. Bahkan yang duk buat perangai ini dalam Quran ialah orang munafik. Orang munafik ialah orang yang tak diterima imannya walaupun zahirnya seperti orang beriman. Sebab hatinya ada benda yang dia ragu pada Tuhan. Sebab tu perkataan munafik mai pada perkataan nafaqah yang bermaksud lubang. Dalam hati dia tu tak padat, tak kejap. Dalam hati dia tu ada ruang-ruang kosong yang diberikan kepada selain daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini benda yang kita boleh tengok daripada apa yang nak disampaikan oleh penulis kitab ni, berurusan dengan apa saja ketentuan hidup ni. Tak jadi, jangan melatah, jangan mula sebut perkataan-perkataan yang boleh meragukan diri kita kepada takdir. Okay. Kemudian apa lagi yang dia sebut? Dia kata sini, Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah berkata, ketika disebutkan apa yang terjadi pada Abdullah bin Ubay pada waktu perang Uhud, iaitu ketika ia memisahkan diri dan berkata, waktu Abdullah bin Ubay menjadi kepala propaganda orang, dia propa orang yang join perang Uhud ni, tentera yang dah bersiap ni, untuk tak pergi. Sebab waktu tu dia dah ada dapat maklumat daripada Quraisy Mekah tentang rancangan-rancangan dan dia rasa tak sedap. Dia tak yakin dengan Rasulullah, dia tak yakin juga dengan janji Tuhan, dia tak yakin, maknanya dia takutlah. Dan first sekali dia takut matilah orang munafik ni. Okay. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, iaitu ketika mana mereka memisahkan diri daripada kumpulan tentera Uhud, Muhammad meninggalkan pendapatku dan pendapatnya, lalu mengambil pendapat anak-anak. Ni kata-kata Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay, dia cuba pengaruhi orang-orang yang ikut dia ni dengan dia kata, tengok Muhammad tu, ni dia cakap belakang Nabi lah, dia duduk depan Nabi, dia panggil Rasulullah, belakang Nabi dia panggil Muhammad, dia panggil nama je. Dan ini ialah satu benda yang biadab. Bila mana satu orang tu dia nak panggil Nabi, dia kena panggil dengan pangkatnya. Sebab itu ialah kemuliaan yang Tuhan beri pada Nabi. Yang panggil Muhammad ni ialah orang kafir, orang yang belum beriman, ataupun orang munafik saja pada waktu tu. Okay. Jadi kata Abdullah bin Ubay depan kawan-kawan dia ni yang duk ikut dia selalu, dia kata, tengok Muhammad tu, Muhammad dia telah tak endah pandangan aku dah nasihat kat dia, aku dah bagi tahu, tak payah pergilah perang Uhud ni, tak payah cari pasal dengan musyrik Mekah, kita duduk sini, tak payah cari pasal apa-apa dengan dia orang, kita dah okey dah sini, cukuplah kita menang perang Badar, tak payah banyak-banyak sangat. Nabi Muhammad tak ambil dia punya pandangan. Dan Nabi pun pada waktu tu ada pandangan Nabi sendiri, iaitu Nabi nak berperang di Madinah. Nabi tak nak berperang di medan Uhud. Tapi dengan sebab asakan daripada para sahabat menyebabkan Nabi keluar sikit daripada tanah haram, Nabi pergi ke medan Uhud. Sebab kalau kita baca cerita tentang sirah perang Uhud ni, sebelum berlaku perang Uhud, Nabi bermimpi. Dalam mimpi Nabi tu, Nabi tengok, Nabi masukkan tangan Nabi ke dalam baju besi yang sangat kukuh. Nabi masukkan baju Nabi dalam besi yang sangat kukuh. Yang kedua, dalam mimpi Nabi, Nabi tengok pedang Nabi ni, mata dia sumbing. Apa maksud mimpi Nabi tu? Bila mana disampaikan oleh Jibril AS, maksudnya lah Nabi akan berperang di tempat yang mulia, iaitu di dalam Madinah. Cuma antara kawasan tanah haram dan tanah halal. Sebab Madinah ni luas. Sebab tu kalau kita pergi Madinah,
kita akan tengok dia ada border-border tanah haram dan juga tanah halal. Masih Madinah tapi dia luar daripada tanah haram. Contoh kalau tuan-tuan tengok sekarang di universiti di Madinah ni, dia ada satu universiti yang terkenal. Universiti ni untuk bidang orang belajar engineering je kebanyakannya. Nama dia Jami'ah Tayyibah ataupun Tayyibah University. Universiti Islam Madinah duduk dalam tanah haram, Universiti Tayyibah ni duduk luar tanah haram. Dia duduk luar, tapi dia dalam Madinah lagi. Itu border dia. Ramai orang Malaysia yang bekerja sebagai pensyarah di Universiti Tayyibah ni. Antaranya ada seorang yang jadi pensyarah di UMAM Padang Besar sekarang. Orang-orang Malaysia itulah bekas antara tenaga pengajar yang dipinjamkan oleh kerajaan Arab Saudi, dipinjam daripada kita untuk mengajar di Jami'ah Tayyibah. Cuba kita pergi umrah pun kita tak perasan sangat, cuma ini ialah border dia lah tu. Tayyibah ni tanah halal, Universiti Islam Madinah, masuk masjid apa semua, kawasan-kawasan Saqifah Bani Sa'idah tu semua tanah haram. Cuma nak katanya ialah bahawasanya maksud mimpi Nabi masukkan tangan Nabi dalam baju besi yang kukuh tu, maksudnya Nabi berperang di Madinah. Sebab Madinah ni lah tempat yang paling terbaik. Betapa mulianya Madinah ni sehingga tak dapat dimasuki oleh Dajjal. Hadis yang Nabi kata inilah Taibah. Taibah tu nama lain bagi Madinah. Inilah Taibah yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Maknanya apa? Seluruh Madinah tak akan dimasuki oleh Dajjal. Termasuklah bahagian-bahagian tanah halal tu pun tak masuk. Selama mana dalam border tanah Madinah tu, itu semua akan dipelihara oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Madinah ni dia tak luas pun, dia kecil je. Tapi dia antara bandar yang padat penduduk dia di Arab Saudi ni. Bandar yang kecil sampai 2 juta lebih penduduk dia dalam kawasan yang kecil tu. Okay. Dan yang kedua ialah mata pedang Nabi sumbing. Maksudnya apa? Akan ada ahli keluarga Nabi yang terdekat yang akan mati. Antaranya ialah Hamzah bin Abdul Muttalib, pak penakan Nabi yang telah diriwayatkan Hindun telah upah orang untuk belah dada dia, ambil hati dia dan ambil telinga dia apa semua ni untuk dikunyah apa semua. Itu sebahagian riwayat Israeliat ada sebut tentang benda tu. Bukan riwayat Israeliat tapi riwayat-riwayat yang masyhur lah disebut tentang apa yang dilakukan oleh pembenci kepada Hamzah tu. Okey. Cuma poin yang nak sebut sini ialah pada waktu tu Abdullah bin Ubay ni dia kata Muhammad telah tak peduli ataupun tak hiraukan pandangan dia sehingga dia kena ikut pandangan sahabat-sahabat dia tu, dengan bahasa yang dia gunakan ialah pandangan anak-anak, iaitu budak-budak. Dia dengar kata budak-budak. Okey, kemudian apa lagi kata dia? Atau ucapan seperti itu, maka banyak orang yang tidak ikut, yang ikut memisahkan diri bersama kumpulan tentera Uhud. Dengan sebab kata-kata Abdullah bin Ubay inilah 300 orang keluar daripada 1000 orang pada waktu itu. Okay. Banyak di antara mereka masih lagi belum munafik pada waktu tu. 300 orang tu tak semua lagi munafik. Tapi bila mana ikut propaganda tu, mereka semua telah diberikan cok baru, iaitu mereka ni orang munafik. Okay. Seandainya mereka mati sebelum adanya ujian dan kemunafikan itu, tentu mereka mati dalam Islam. Mereka bukan termasuk orang-orang mukmin yang sebenar-benarnya, yang diuji lalu bersikap teguh di atas ujian itu, dan mereka juga bukanlah orang munafik yang sebenar-benarnya murtad daripada keimanan kerana adanya ujian. Jadi Syekhul Islam Ibn Taymiyah dia nak sebut sini bahawasanya rugi orang yang mengikuti propaganda, tidak mengikuti Nabi. Cuma kalau kita boleh bayangkanlah, ia bukan benda yang mudah jugalah. Dengan zaman kita ni, kalau kita letakkan diri kita dalam situasi ni, kita boleh agak diri kita ni duduk pada golongan yang pro Muhammad ke pro Abdullah bin Ubay. Sebab kita kena tahu Abdullah bin Ubay ni dia bukan orang kampung. Dia orang yang ada nama. Dia orang yang ada nama. Sebelum datang Nabi Muhammad ni, dia antara orang yang dicalonkan sebagai pemimpin kepada Yathrib, pemimpin bagi penduduk Yathrib ni, iaitu antara Aus dan Khazraj ni, orang-orang Ansar lah.
Tapi datang Nabi Muhammad, orang Madinah dah lupa mereka dalam fasa pilihan raya pada waktu tu. Tak ingat. Dia orang tak minat dah calon ini. Akhirnya dia orang telah memilih Nabi sebagai pemimpin. Dan bila mana Nabi sampai ke Madinah atas jemputan orang Madinah pada waktu itu, apa yang Nabi buat? Nabi telah menyampaikan beberapa perkataan yang berjaya menarik perhatian orang-orang Madinah dan meyakinkan orang Madinah ini pemimpin negara yang terbaik. Sebab tu dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni siapa? Abdullah bin Salam ni ialah ahli kitab. Dia Yahudi, tapi dia ahli kitab yang baik. Dia sahabat Nabi lah. Dia Yahudi yang duduk di Khaybar, orang yang baca kitab daripada kalangan Bani Israel. Tapi dia orang yang ikut kebenaran. Bila mana dia dengar cerita Nabi Muhammad sampai di Madinah, dia antara orang-orang Yahudi yang pergi dengar apa speech, ucapan pertama Nabi selaku orang yang bakal diangkat jadi pemimpin. Orang yang bakal diangkat jadi pemimpin. Sebab tu dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Salam, kita tengok Abdullah bin Salam kata, mula-mula aku tengok muka Muhammad, aku dapat rasa muka ni muka orang yang benar, bukan muka penipu. Itu dalam hadis, dalam riwayat yang disebut. Kemudian aku mendengar ucapan dia. Ucapan Nabi ni, ucapan Nabi waktu Nabi baru sampai Madinah ni, baru-baru sampai Madinah. Antara yang Nabi sebut ialah, Nabi kata, afshus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kamu. Wa at'imut ta'am. Berikan makan. Maknanya hidup berkomuniti, rezeki dibahagi-bahagikan. Jangan simpan untuk satu kelompok, tapi bagi sama rata. Itu yang kedua Nabi sebut. Yang ketiga, Nabi kata wasilul arham. Hubungkan balik silaturahim yang telah renggang. Perkataan silaturahim maksudnya ialah hubungan adik-beradik. Sebab sudah berlaku keretakan pada waktu tu antara orang-orang Aus dan Khazraj dengan adik-beradik dia orang. Yang keempat Nabi sebut wasalatul lail wan nasu niyam. Dan dirikanlah salat ketika mana orang sedang tidur. Penutup daripada ucapan Nabi, Nabi kata tadkhulul jannata bisalam. Kamu akan dapat masuk syurga dengan sejahtera. Empat benda Nabi sebut. Afshus salam bainakum wa at'imut ta'am wasilul arham. Kemudian yang keempat, salatul lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. 5 benda. Sebarkan salam. Antara orang kata apa, cara yang paling terbaik untuk mengeratkan hubungan ialah saling memberi salam. Ini ialah budaya yang kurang dan sudah semakin hilang dalam masyarakat. Bukan kata Melayu je, hampir semua bangsa Muslim, bangsa yang ada orang Islam dalamnya, bangsa yang embrace Islam. Sebab kalau kita tengok orang Arab pun, hakikatnya bangsa Arab ni masih lagi okey lah, dia punya budaya beri salam ni. Cuma dah ada dah beri salam pada orang yang kenal lain sikit pada beri salam dengan orang yang tak kenal. Sebab ada dalam hadis lain Nabi kata afshus salam taqri'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Sampaikanlah salam, ucapkanlah salam kepada orang yang kamu kenali dan juga orang yang tak kamu kenali. Nak tunjuk pada kita apa? Penting. Elemen salam ni penting. Sebab tu antara benda-benda yang kita tengok lah, yang agak kurang kecaknaan ataupun perhatian dengan orang, iaitu memberi salam kepada orang yang tak dikenali. Dan benda ni bukan mudah pun. Atau ustaz-ustaz yang bercakap pun dia bukan boleh buat pun pada orang yang tak kenal. Dan beri salam tu, berilah salam pada orang yang tepat. Sebab ada orang dia mudah beri salam kepada lawan jantina, nampak perempuan je dia ringan beri salam. Lelaki sama lelaki tak beri salam. Ataupun nampak orang kenamaan je dia beri salam. Orang biasa-biasa tak beri salam. Antara tempat-tempat yang kita jarang praktikkan ialah tol. Tapi tol sekarang pun dah tak ada orang jaga dah pun.
Cuma dululah zaman ada orang jaga ni, saya sempatlah dengan zaman ada orang jaga ni, ada sebahagian penjaga-penjaga tol ni relih tak ada tol, jadi tak terasa lah, tak ada bekerja, mungkin ada yang kerja belah Kedah, tak tahulah. Cuma nak katanya banyak kali juga kita pergi dekat tol yang ada orang, kita beri salam, dia buat muka membek tak tahu apa. Muslim, bukan non-Muslim. Sama juga kalau roadblock pun, polis ke JPJ, minta maaf lah kalau ada sebahagian penjawat awam dalam ni, penjawat-penjawat yang beruniform, kita bagi salam, dia ingat kita nak bodek dia supaya tak saman. Tak ada, bukan isu tu. Isunya ialah beri salam je. Beri salam, just a simple word, beri salam. Ni dengan muka cengeng semacam nak jawab tak jawab, menjawab salam tu wajib. Dia tak bodek apa, kita semua ikut peraturan. Road tax pun hidup, lesen pun hidup, kereta pun kita tak lebih hak laju. Cuma dia ada sikap macam tu, nak tunjuk something. Sebab memang yang kena beri salam ialah orang yang atas kenderaan kepada orang yang duduk luar. Itu dari segi aturan dia. Dan antara tempat-tempat yang tak tepat untuk beri salam ialah memberi salam ketika mana orang sedang makan. Kita, sebahagian kita ni jumpa kawan-kawan kedai makan ataupun jumpa orang tu kedai makan, dia tengah makan, makanan tengah penuh, dia makan pula ikan dengan tulang punya banyak, kita pun beri salam, dia pun tercekik sebab nak jawab salam kita. Tak tepat beri salam pada waktu tu. Dia bukan tempat yang betul. Nak sapa tak apa, tapi jangan bagi salam. Sebab kalau dia beri salam, dia kena jawab, dia kena lafaz, kena dengar di telinga kita. Cuma Nabi kata, mula-mula Nabi sampai Madinah, Nabi promote yang tu, sebarkan salam. Kemudian yang kedua, at'imut ta'am. Ini juga antara benda-benda penting, keperluan fisiologi manusia, makan. Makanan ada berkongsi. Kita sekarang ni nak membina masyarakat dan komuniti. Kalau ada orang yang ada makanan lebih tapi dia nak makan seorang, sangat bermasalah untuk membina negara dan komuniti. Benda tu sangat-sangat membantukan. Sebab tu bila mana Nabi sebut benda ni, orang-orang Ansar ringan untuk berkongsi. Allah Ta'ala jadikan orang-orang Ansar ni lembut hati. Sebab tu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Bukhari, Nabi kata, sesungguhnya iman itu ada pada orang Yaman. Hadis itu sahih. Iman itu ada pada orang Yaman. Dan ketahuilah, orang-orang Yaman itulah orang-orang yang ada iman. Ini bukan orang Yaman merujuk pada negara Yaman sekarang. Orang Yaman yang dimaksudkan sini ialah Aus dan Khazraj yang duduk di Madinah waktu tu, yang mana mereka ni asal keturunan dia orang ialah imigran, orang yang datang daripada Yaman. Dia orang datang, berpindah, berhijrah ke Madinah. Sebab tu ada hadis ni orang salah guna, orang kata ni ya, tanda Yaman ni betul. Tuan-tuan tengok Yaman sekarang ni macam tak kena gaya dengan hadis tu. Memang kita tak nafikan orang Yaman ni antara orang Arab yang tak banyak kerenah lah berbanding orang Arab di negara-negara lain. Cuma nak katanya itu bukan pengkhususan untuk negara Yaman. Sebab Yaman sekarang, Yaman dulu bukan macam Yaman sekarang. Yaman dulu bukan negara Yaman sekarang ni saja, tapi bila mana sebut Yaman, dia masuk sekali Oman sekarang. Kalau kita nak kata orang Oman, orang Yaman sekarang, dia macam boleh lah, tapi tak meliputi semua. Tuan-tuan mungkin tak ada experience dengan orang-orang Oman. Orang Oman ni antara orang-orang yang agak tolerance dalam budaya dia orang. Maknanya kalau accident apa-apa semua, dia orang ni jenis tak berkira sangat. Itu yang saya tengok sendirilah. Sebab waktu belajar di Jordan dulu, ada sebahagian besar orang Oman belajar sekali. Sebab negara Jordan dengan Oman ni dia ada MOU yang agak baik. Jadi student-student dia orang ni akan datang. Dan Oman ni ialah negara yang kaya. Oman ni kalau tuan-tuan tengok mata wang dia, Rial Omani. Rial Oman berapa sekarang? 1 Rial Oman RM10 Malaysia. 1 Rial Oman RM10. Dia murah sikit, dia rendah sikit daripada dinar Kuwait. Dinar Kuwait paling mahal di dunia sekarang, lebih mahal daripada dolar Amerika, lebih mahal daripada pound sterling. Sebab 1 dinar Kuwait ni lebih kurang RM14 ke RM15. Termasuklah dinar Jordan pun, 1 dinar Jordan sekarang RM6. Oman ni 1 Rial Oman RM8 ataupun dulu saya ingat RM8, sekarang dah RM10 dah. 1 Rial Oman. Maknanya kita ada RM10,000,
di Oman kita bawa dia 1,000 rial. Dan dia orang sangat kaya lah, walaupun negara dia orang nampak macam tak ada bangunan pencakar langit, sebab konsep yang dibawa oleh pemerintah dia orang ialah dia orang tak nak buat bangunan tinggi-tinggi. Sebab negara jiran dia orang UAE ialah negara yang penuh dengan bangunan yang tinggi-tinggi. Jadi pemerintah Oman memilih untuk mengekalkan nature dia semula jadi tu. Sebab tu kalau kita pergi Oman ni, dia ada sungai, dia ada air terjun. Sebab Oman ni dia ada satu kawasan nama dia Salalah. Salalah ni dia macam tempat kita. Ada kelapa, ada pisang, buah-buah tropika ada. Antara tempat atas dunia ni yang berkumpul padang pasir, laut, hutan dan sungai. Oman lah. Kita Malaysia, kita ada hutan, kita ada sungai, kita ada air terjun. Padang pasir kita tak ada. Di Oman ni dia ada semua empat-empat tu. Sebab itulah sebahagian ahli sejarah kuat mengatakan di sinilah berdirinya kerajaan Sabak yang sezaman dengan Nabi Sulaiman. Sebab tempat dia cantik. Salalah ni, nama dia Salalah. Salalah ni border dengan Yaman sekarang. Dia laluan masuk ke Hadramaut. Cuma nak kata tempat dia cantik lah. Dia punya cuaca tak terlalu panas, tak terlalu sejuk. Dia ada kawasan pergunungan yang awan duduk tengah tu. Itu kawasan Salalah lah. Orang-orang di Oman ni antara orang-orang yang okey attitude dia. Bahkan negara Oman ni termasuk negara Arab yang terbersih di kalangan semua negara Arab. Dia negara yang paling bersih. Macam kita pergi Singapura lah, sampah tak jalan tak ada. Di bandar Muscat tu dia tak ada. Bandar ibu negara dia orang nama Muscat. Situ. Okey. Cuma nak katanya, kalau nak kata Yaman zaman sekarang tak kena, sebab dalam hadis merujuk kepada wilayah Yaman yang besar tu ialah sampai kepada Oman sekarang. Okey. Jadi nak sebutnya ialah bila mana Nabi sebut macam tu kepada orang-orang Madinah, dia orang ni pun fokus pada poin-poin tu. Dia orang menyebarkan salam, dia orang beri makan, dia orang sambung silaturahim. Sebab dia orang pernah bergaduh antara Aus dan Khazraj ni dalam tempoh yang agak lama, 100 tahun. Kemudian yang keempat ialah meningkatkan spiritual. Spiritual ni maksudnya ialah dalaman, kekuatan dalaman, dengan mendirikan salat pada waktu malam. Sebab tu Nabi sebut wa salatul lail wan nasu niyam. Dirikanlah salat pada waktu orang sedang tidur, kamu akan dapat masuk syurga dengan keadaan assalam, iaitu sejahtera. Nak tunjuk pada kita sini bahawasanya ini ialah bahagian yang penting waktu Nabi sampai di Madinah. Nabi sebut macam ni, jatuh terus Abdullah bin Ubay. Tak ada dalam carta waktu tu. Sebab itulah Abdullah bin Ubay sangat berdendam dan berhasad dengan Nabi SAW. Jadi apa-apa saja kerja orang Islam pasti akan dikacau oleh munafik. Termasuklah perang Uhud yang kita duk cerita tadi ni. Bukan setakat perang Uhud dia kacau, antara yang dikacau juga ialah rumah tangga Nabi, sehingga berlakunya peristiwa tuduhan fitnah kepada Aisyah radhiyallahu anha pun datang daripada Abdullah bin Ubay. Cuma antara perangai orang munafik yang nak mention sini ialah jadi apa benda buruk dia tak boleh terima, dia akan sebut itulah dulu lagi dak pesan, kalaulah dengar pesan aku. Perangai itu tak elok, iaitu perangai suka berkalau-kalau ini. Sebab dalam hadis yang menjadi sokongan kepada bab ni, yang ni kita akan sebut pada kali yang akan datang, iaitu Nabi kata fa inna law taftahu amal syaitan. Kerana menyebut law itu memang betul-betul membuka tipu daya syaitan. Syaitan akan jadikan kita ragu pada banyak part. Okay. Cuma yang tu kita akan tengok pada kali yang akan datang. Sebab hadis tu agak panjang. Hadis tu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, iaitu Nabi kata, buatlah benda yang bermanfaat, minta pada Tuhan, jangan lemah kalau kena apa-apa yang buruk, kata qaddarallahu ma syaa fa'al. Allah Taala dah tetapkan ketentuan tu dan ianya terjadi. Janganlah kata kalau aku buat itu akan jadi macam ni, sepatutnya aku buat macam ni, dia taklah jadi macam ni. Nabi suruh tutup semua benda tu. Kita merancang
Tapi kalau perancangan kita tu fail, gagal, dia berputar 180 darjah, jangan menyalahkan takdir. Itu mungkin ada benda-benda yang kita tak faham, tak tahu daripada apa yang berlaku. Okay. Jadi saya nak minta berhenti, dah nak isyak dah pun. Okay. Sebab saya ada urusan lepas pada ni. Jadi kita berpada situ je untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada bab ni. Bab mengatakan kalau ataupun jikalau ni, kita tak syarah lagi hadis dia. Jadi kita berpada situ je. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.